محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9 baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 9 baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jadilah segala bahagian itu. Segala bahagian itu ditajuk terdahulunya kehendak Allah lain daripada redha oleh Allah, suruh oleh Allah, mengetahui oleh Allah. Empat bahagian kesemua sekali hak berkaitan dengan kehendak Allah lain daripada redha Allah, suruh oleh Allah dan mengetahui oleh Allah. Dan redha itu, redha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lazimlah bagi suruh. Redha Allah, suruh Allah lazim, mana sama. Apa yang Tuhan redha, Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha. Tuhan redha seseorang beriman dan beramal soleh. Tuhan perintah seseorang beriman dan beramal soleh. Tuhan suruh seseorang sembahyang puasa. Tuhan redha dengan sembahyang puasa oleh seseorang. Tuhan suruh seseorang bertaubat, bersyukur, tawakul, ikhlas contohnya. Tuhan redha dengan seseorang yang taubat, syukur, tawakul dan ikhlas. Jadi antara redha Allah, suruh Allah dia sama. Apa yang Tuhan redha, Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh, Tuhan redha lah. Tuhan redha dengan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Radiyallahu anhum, redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, mereka alladzina amanu wa amilus salihat. Dalam surah Bayyinah itulah, dalam surah Lam yakunil ladzi, radiyallahu anhum, telah redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Mereka itu tu kembali kepada alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi Allah Ta'ala redha kepada hamba yang beriman dan beramal soleh, serta Allah perintah fa aminu billahi wa rasulih. Tuhan perintah, maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala perintah beriman dan beramal soleh. Mana Allah Ta'ala perintah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi perintah takwa ini merangkumi perintah beriman dan beramal soleh. Ya, hari Jumaat tu kan perintah takwa tu kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Tapi dia sudah seru kepada orang yang beriman. Maka takwa di situ mengerjakan suruhan zahir dan batin
dan meninggalkan larangan zahir dan batin lah, sebab dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau sebut kata takwa, bukan hanya mengerjakan suruhan zahir dan batin. Takwa bukan hanya meninggal kalangan zahir dan batin. Takwa termasuk di beriman tu pun takwa. Mana ayat-ayat hok alif lam mim tu lah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi pertunjuk kepada orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang bertakwa? Dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman perkara gaib. Mana takwa ni termasuk iman tu permulaan takwa. Tapi ayat saya baca tadi tu ya ayyuhallazina amanu taqullah tu, oleh kerana ayat tu sudah menyeru kepada wahai orang-orang beriman. Jadi takwa di situ takwa peringkat pertengahan. Iman clear, kemudian mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Jadi hak dalam ayat tu kena kepada takwa hak pertengahan. Takwa hak permulaannya adalah iman, tauhid. Takwa yang permulaannya adalah at-taqwa syirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahawa mentauhidkan Allah dan beriman dengan Allah. Itu hak permulaan takwa. Ada ni. Jadi bila Allah memerintah takwa, berarti Allah memerintah seseorang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha daripada mereka itu, mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi sama antara redha Allah dengan suruh Allah. Allah suruh wa aqimus salah, dan diri oleh kamu akan sembahyang, serta Allah redha hambanya yang mendirikan sembahyang. Allah perintah falyasumhu, maka hendaklah puasa oleh kamu. Allah Ta'ala redha hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jelaslah antara redha Allah, suruh Allah adalah sama. Yang hak tak samanya antara kehendak Allah tu dengan redha Allah dan suruh Allah. Itu ada yang sama, ada yang tidak sama. Perkara baik, iman dan taat, kehendak Allah serta Allah redha dan suruh. Perkara jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah serta Allah tidak redha kepada kekufuran dan maksiat, serta Allah tidak suruh seseorang melakukan kekufuran dan maksiat. Itu hak lain. Ni kita ajakkan lidah duk ulang ni. Jadi kehendak Allah dengan redha dan suruh Allah ada yang sama, ada yang tak sama. Kita jelas dah kan bicara sifat iradah. Kehendak Allah perkara baik, beriman seseorang, beramal soleh seseorang adalah kehendak Allah. Perkara jahat, kufur seseorang, melakukan maksiat seseorang, kehendak Allah. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi adab percakapan jangan lupalah yang baik daripada Allah, yang tak baik tu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Jangan sesekali kita menyandarkan perkara yang tak baik kepada kehendak Allah, haram hukumnya. Itu kena jagalah pula situnya. Jadi adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Ini bukan penceramah yang nak menutupi ceramah dia sahaja bercakap seumpama tu. Kita harian pun bercakap seumpama tu. Kan penceramah kan yang baik daripada Allah, yang kurang-kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu bukan untuk penceramah sahaja, untuk kita harian gitulah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Pegangan kita tetap dah di rukun iman yang keenam. Perkara jahat, kufur dan maksiat adalah kehendak Allah, tetapi Allah tidak redha seseorang kufur dan maksiat
dan Allah tidak suruh seseorang melakukan kekufuran dan melakukan kemaksiatan. Jadi antara kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman dengan bahawa ada yang sama, ada yang tidak sama. 4 bahagian ni payah sikit nak bahaginya. Kemudian satu laginya yang agak payah sikitnya adalah berkaitan dengan kehendak Allah dan ilmu Allah. Kehendak Allah dan ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi perkara yang wajib Allah mengetahui, perkara yang mustahil Allah mengetahui, perkara yang harus Allah mengetahui, perkara harus yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tahu, perkara harus yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala Allah tahu. Tahu ni segala-galanya. Kita ni baru disifat iradah dah. Jadi ta'alluq ni tak lengkap lagi lah. Ta'alluq kudrah, iradah, ilmu sama basar kalam tu. Dia ada 6 sifat tu, ada ta'alluq, ada fungsi dia, ada khijaan dia. Jadi kalau ta'alluq ilmu meliputi sekalian. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Ayat Allah Ta'ala mengetahui tu. Allah Ta'ala mengetahui sekalian perkara tu. Allah Ta'ala mengetahui sekalian perkara, sekalian sungguh. Berbeza dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Tapi sesuatu mana? Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, ni kena bicara hak ta'alluq suluhi tu. Allah Ta'ala kuasa, tapi Allah Ta'ala tidak akan menjadikan perkara yang Allah tidak kehendak. Jadi kalau pergi kepada kuasa Allah, pergi pada iradah Allah, tidak sekalian. Sebab dia gini, sekarang kita bercakap rekah dia gitulah, Allah mengetahui segala-gala gitu. Kita cakap rekah Allah kuasa atas segala-gala, kan? Kita cakap rekah itu kan, Allah Ta'ala tahu belaka, Allah Ta'ala kuasa belaka. Ni apa ke? Cakap cara kasar. Allah Ta'ala tahu belaka, Allah Ta'ala kuasa belaka. Tapi belaka-belaka ni tak sama. Allah Ta'ala tahu segala-gala, segala-gala. Allah Ta'ala kuasa segala-gala, segala-gala perkara yang harus. Tak ada ni. Mana perkara yang wajib? Zat Allah wajib ada. Mana perkara yang wajib? Sifat Allah wajib ada. Ni perkara yang wajib. Zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah ni berkait dengan kudrah kekuasaan Allah? Tidak berkait. Tidak berkait. Tak ada ni. Adakah zat Allah tu ada kerana kudrah mengadakan? Zat Allah qadim, zat Allah sedia kala, tak kait dengan kudrah Allah. Kan ada. Perkara mustahil tak berkait dengan kudrah Allah. Tuhan yang kedua tak ada, anak isteri tak ada, berkait dengan kudrah Allah? Tidak berkait. Adakah Tuhan yang kedua tak ada kudrah yang meniadakan? Tidak berkait. Dah Allah Ta'ala kuasa segala-galanya. Allah Ta'ala kuasa dah nak menjadikan satu Tuhan yang kedua. Allah Ta'ala kuasa segala-galanya. Allah Ta'ala kuasa dah nak buat isteri kepada Allah seorang, nak buat anak pada Allah seorang. Dia kata Allah Ta'ala kuasa segala-gala, itu perkara mustahil, tak berkait dengan kuasa Allah. Dah kuasa ke tak? Jawab kuasa pun tak boleh, jawab tak kuasa pun tak boleh, sebab tak berkait dengan kuasa Allah. Hak berkait dengan kuasa Allahnya mana? Perkara yang harus ada, harus tiada, Allah kuasa. Apa timbul kuasa? Dan perkara mustahil tadi, Tuhan yang kedua, anak bagi Tuhan isteri, itu perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala kuasa segala-gala, segala-gala yang harus. Tapi kalau Allah mengetahui segala-gala, segala-gala habis.
Hak wajib Allah Ta'ala tahu, hak mustahil Allah Ta'ala tahu. Mana wajib? Zat Allah. Allah Ta'ala tahu tak berkait dengan zat Allah? Allah Ta'ala tahu. Mana perkara wajib? Sifat Allah. Allah Ta'ala tahu tak akan sifat Allah? Allah Ta'ala tahu. Mana perkara mustahil? Tuhan yang kedua. Isteri bagi Tuhan mustahil. Anak bagi Tuhan mustahil. Allah Ta'ala tahu tak? Tahulah. Tahu macam mana? Tak ada. Tuhan yang kedua, tahulah. Tahu tak ada lah. Ke tak ada dah tahu? Ha? Ada je tahu. Ha? Ada duit tahu ke tak? Ha? Duit tak ada tahu ke tak? Ke tak tahu? Ha? Oh, ada duit je tahu. Tak ada duit, tak tahu. Tahulah. Tahu macam mana tak ada duit? Tahu tak ada lah. Ke pelik? Ha? Ha? Lah ni seorang dah. Tak ada dah. Meninggal dah. Meninggal dah. Tak ada dah suami, tak ada dah isteri. Tahu ke tak? Kalau tak tahu tu pening ke tu? Tahulah. Suami sudah meninggal, tak ada dah. Isteri sudah meninggal, tak ada dah. Tak ada pun tahu. Tahulah. Tahu tak ada lah. Jadi sekarang ni Tuhan yang kedua tak ada. Isteri bagi Tuhan tak ada. Anak bagi Tuhan tak ada. Mustahil nak ada. Tuhan tahu ke tak? Tahu. Tahu tak ada lah. Jadi tahu ni segala-gala habis. Jadi kehendak Allah, kuasa Allah, segala-gala yang harus pada akal. Tu je. Jadi antara kehendak dengan tahu, dia oleh kerana 4 bahagian ini agak payah sikit. Kenapa ni? Kerana didatangkan juga berkait dengan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tu yang dipayah. Didatangkan berkaitan dengan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau perkara yang dikehendaki oleh Allah tu senang. Sebab perkara yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu. Senang. Jadi hak Tuhan kehendak dan Tuhan tahu ni sama ni. Tuhan kehendak, misal kita Tuhan kehendak saya nak bakar beriman, serta Tuhan tahu saya nak bakar beriman. Tuhan kehendak Fir'aun kafir, serta Tuhan tahu Fir'aun kafir. Ni sama. Kehendak dengan tahu sama. Didatangkan juga perkara yang Tuhan tidak kehendak. Ni payah. Tuhan tidak kehendak saya nak bakar kafir. Tuhan tidak kehendak. Tapi Tuhan tahu saya nak bakar tidak kafir. Jadi tidak kehendak dengan tahu ni jadi dipanggil tak sama lah. Sebab bila Tuhan kehendak, Tuhan tahu, okey, sama. Tuhan kehendak saya nak bakar beriman, serta Tuhan tahu saya nak bakar beriman, sama. Tuhan kehendak Fir'aun kafir, serta Tuhan tahu Fir'aun kafir, sama. Hak tak kehendak pun didatangkan juga oleh payah kitanya. Bila perkara tu Tuhan tak kehendak, perkara tu tak berlaku. Jadi payahlah kita. Mana? Tuhan tidak kehendak Fir'aun ni saya nak bakar kafir. Tuhan tidak kehendak. Tuhan tahu saya nak bakar tidak kafir. Jadi tidak kehendak tapi tahu. Ini dia kata tidak berlaziman ni. Berlazimannya macam mana? Tuhan tidak kehendak serta Tuhan tidak tahu. Tidak tahu Tuhan mustahil. Semua Tuhan tahu belaka. Hak Tuhan kehendak, Tuhan tahu. Hak Tuhan tidak kehendak, Tuhan tahu. Tahu ni tetap dah. Jadi payah sikit lah. Payah. Payah. Sebab moga dia tak kehendak dengan hak tak kehendak ni didatangkan juga. Tuhan tidak kehendak Fir'aun beriman. Memang Tuhan tidak kehendak, sebab tu Fir'aun kafir sampai ke sudah. Iyalah. Tuhan tidak kehendak Fir'aun beriman. Macam mana tahu? Tuhan tahu Fir'aun tidak beriman. Dia kata. Jadi tidak kehendak tapi tahu. Ni panggil tidak berlaziman antara kehendak dengan tahu ni. Hak berlazimannya macam mana? Tuhan kehendak saya nak bakar beriman, serta Tuhan tahu saya nak bakar beriman. Tuhan kehendak Fir'aun kafir, serta Tuhan tahu Fir'aun kafir sampai ke sudah. Hak tak kehendak didatangkan juga. Tuhan tidak kehendak saya nak bakar kufur, tapi Tuhan tahu saya nak bakar tidak kufur. Dan kita pun tahu kan saya nak bakar tidak kufur.
Tuhan tidak kehendak Firaun beriman serta Tuhan tahu. Saya nak Tuhan tidak kehendak Firaun beriman, tapi Tuhan tahu Firaun tidak beriman, dan kita pun tahu Firaun tidak beriman. Gitu. Jadi mana hak Tuhan kehendak serta tahu ada, Tuhan tidak kehendak tapi Tuhan tahu. Ini dipanggil tidak berlaziman ni, antara kehendak dengan tahu. Jadi payah sikitlah, sebab dia campur dengan hak perkara yang tidak berlaku, yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal. Ini contoh-contohlah. Contoh, Tuhan kehendak kita lelaki, serta Tuhan tahu kita lelaki. Sebaliknya, Tuhan tidak kehendak yang lelaki ni perempuan, serta Tuhan tahu yang kita ni tidak perempuan. Jadi payah sikit situ. Sekarang kita orang lelaki kan, kita orang lelaki lah ni. Sekarang ni Tuhan kehendak lelaki kita ni, serta Tuhan tahu kita lelaki. Tuhan tidak kehendak kita perempuan, serta Tuhan tahu bahawa kita tidak perempuan. Jadi gitulah. Jadi mana antara kehendak dengan tahu ni, ada yang sama, ada yang tak sama. Mana tak samanya? Tuhan tidak kehendak, tapi apa yang Tuhan tidak kehendak, Tuhan tahu. Faham tak ni? Itu dia pecah pada 4 bahagian tu. Dia pecah pada 4 bahagian. Jadi dalam kitab kita ni, maka jadilah seragam bahagian tu 4. Lepas tu 4 tu cari sendiri lah. Ada pun dalam kitab saya ada bawa Pati Paridah ni, dia awal-awal lagi dah buat nombor. Hak dalam Paridatul Faraid dia dah buat nombor. Mana hak kata 4, mana kena balik daripada awal. Hak 4 ni kena balik daripada awal. Balik dari awal, tajuk awal tu kan, dan ketahui olehmu bahawa iradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Kita ambil faham kitab. Kalau tak faham juga tak apalah, tapi sebenarnya bukan tak faham pun, cuma kita tak pandang nak bahagi je. Kalau sebut tadi Allah Ta'ala tidak kehendak Sayyidina Abu Bakar kufur, tu memanglah sebab Sayyidina Abu Bakar beriman. Tuhan tahu tak Sayyidina Abu Bakar tidak kufur? Tuhan tahu. Tanda ni, Tuhan tidak kehendak Abu Jahal beriman. Tuhan tidak kehendak lah. Tapi Tuhan tahu tak Abu Jahal tidak beriman? Tuhan tahu. Gitu je lah. Jadi maknanya antara kehendak dengan tahu ni, ada yang sama, ada yang lain-lain. Lainlah sebab apa? Sebab Tuhan tidak kehendak, tapi Tuhan tahu. Dia nak samanya macam mana? Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak tahu. Baru sama. Hak Tuhan tidak tahu, tidak ada. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Yang Tuhan kehendak Tuhan tahu, yang Tuhan tidak kehendak Tuhan tahu. Jadi apabila hak Tuhan kehendak Tuhan tahu, sama. Hak Tuhan tidak kehendak Tuhan tahu juga. Arti dia lain lah. Dia nak samanya macam mana? Tuhan tidak kehendak dan juga Tuhan tidak tahu, baru sama. Jadi tidak tahu Tuhan ni mustahil. Jadi gitu. Sekarang seseorang beriman dan beramal soleh kehendak Allah serta Allah Ta'ala tahu. Seseorang yang tidak dikehendaki Allah beriman, seseorang yang tidak dikehendaki oleh Allah benda ni beramal soleh, Allah Ta'ala tahu seseorang itu tidak akan beriman, Allah Ta'ala tahu seseorang itu tidak akan beramal soleh. Jadi hak tahu ni tahu belaka. Hak Tuhan kehendak Tuhan tahu, hak Tuhan tidak kehendak Tuhan tahu. Sebab tu dia panggil kehendak dengan tahu pun jadi lain. Yang kita bicara rukun iman yang keenam, kehendak Allah, tahu Allah dia sama. Sebab kita bicara hak Tuhan kehendak, hak Tuhan tidak kehendak, kita tak bicara. Jadi kehendak Allah serta tahu Allah samalah. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu, apa yang Tuhan tahu pasti Tuhan kehendak. Mana ni hak berlaku tu lah. Hak Tuhan kehendak berlaku, Tuhan tahu. Jadi kita letak sama antara kehendak dengan tahu, sebab kita tak bicara tidak kehendak. Kan rukun iman yang keenam kan, kehendak Allah perkara baik dan juga perkara jahat. Perkara baik yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu, perkara jahat yang Tuhan kehendak pasti Tuhan tahu. Sama kan? Oh, hak Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak kehendak masuk juga bicara, jadi
tidak kehendak pun Tuhan tahu juga. Tuhan tidak kehendak, tapi Tuhan tahu perkara tersebut tidak Tuhan tidak kehendak dan tidak akan berlaku. Tapi Tuhan tahu. Dia nak banding kita pun gitu juga sebenarnya. Kalau kita bincang-bincang, kita bincang-bincang, ada perkara yang kita putuskan. Putus terpanggil kehendak. Ada perkara yang kita putuskan, ada perkara yang kita tidak putuskan. Kedua-dua kita tahu, tidak tahu. Apa yang kita mesyuarat terdahulu dan kita putuskan, sepakat dah kehendak ramai-ramai, kita tahu ke tak? Tahu. Tapi ada perkara yang kita tidak putuskan, masing-masing tidak berani nak menetapkan, maka perkara ni tidak dikehendaki. Tahu ke tak? Tahu. Tahulah. Macam mana perkara tu semalam? Tu kita kena tu balik tak selesai. Tak ada keputusan. Mana yang kita tidak kehendak memang kita tahu juga. Itu jelah. Jadi bila bicara antara kehendak dengan tahu, tiba-tiba tak kehendak bicara juga, jadi situlah dipanggil tidak berlaziman. Tapi kita ambil 4 perkara ikut dalam kitab ni. Tapi dalam kitab ni tak boleh nombor. Dalam kitab Pati-Pati boleh nombor. Mana yang pertama? Kita baca balik. Yang pertamanya, maka terkadang menghendaki dan menyuruh oleh Allah dan redha dengan sesuatu. Mana? Seperti iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah menghendaki, Allah suruh beriman Sayyidina Bakar, Allah redha Sayyidina Bakar beriman. Serta Allah Ta'ala tahu. Ni, tahu tidak ubuh sini. Serta Allah Ta'ala tahu. Itu yang pertama. Yang kedua pula. Dan tiada menghendaki, dan tiada menyuruh, dan tiada redha ya Allah dengan sesuatu. Seperti kufur Sayyidina Bakar. Tapi Allah Ta'ala tahu Sayyidina Bakar tidak kufur. Yang kedua. Yang ketiga, dan terkadang menghendaki, dan tiada menyuruh, dan tiada redha ia. Mana? Seperti kufur Fir'aun. Serta Allah Ta'ala mengetahui Fir'aun kufur. Yang ketiga. Yang keempat, dan terkadang menyuruh oleh Allah dan redha ia Allah, dan tiada menaki ia Allah. Seperti iman Fir'aun. Serta Allah Ta'ala mengetahui bahawa Fir'aun tidak beriman. Tapi di sini hak mengetahui ditinggalkan. Antum empat bahagian. Tapi nak jelasnya, buka kitab Pati Paridah. Di situ diubah 1, 2, 3, 4 bahagian. Ada nombor. Disertakan dengan mengetahui. Dia gini je, mengetahui Allah tak persoal dah. Faham tak ni? Yang kita bicara dahulu kan, perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah, tapi Allah mengetahui. Nabi mengetahui, kafir lalulah. Ada ni. Engkar tahu, kafir. Sekarang Mu'tazilah engkar, tolak perkara jahat datang dari kehendak Allah. Faham tak ni? Ni kita sebut berulang kali dah ni. Mu'tazilah berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat tidak datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Tapi Allah Ta'ala tahu pada azal seseorang memilih kepada kekufuran, seseorang memilih dan melakukan perkara maksiat. Tahu tak? Engkar tahu, tapi engkar iradah kehendak Allah pada perkara jahat, itu Mu'tazilah. Engkar tahu je kafir lalu. Kafir ijma' tu. Ni contoh lah. Ni tak bicara mana dalam kitab. Sebab ni kafir sangat lah. Tapi pegangan ni timbul pada kurun yang pertama. Imam Syafi'i belum lagi dilahirkan. Kita maklum Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Tahu tak? Orang kadang-kadang wak ni memperolok-olokkan kita. Bukan kata tanya tarikh lahir Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Syafi'i lah. Itu gelaran. Nama. Siapa nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lah. Syafi'i itu kawan wak.
Nama Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman. Muhammad bin Idris. Muhammad nama Imam Syafi'i. Syafiq tu moyang Imam Syafi'i hak sahabat Nabi. Syafiq bin Sa'ib, anak dengan ayah ni sama-sama masuk Islam, sahabat Nabi. Jadi Muhammad bin Idris ni bangsakan diri dia kepada Asy-Syafi'i. Mana dia bangsakan kepada Syafiq. Sebab apa dia bangsa pada moyang tu? Sebab Syafiq ni sahabat Nabi. Dia gitu. Tapi orang pun memperolok-olokkan kita lah. Oh, pekoh bermazhab Syafi'i. Pekoh bermazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i tak tahu. Dia jadi dah kita dah ingat. Padahal mudah je dak. Apa nama Imam Syafi'i? Muhammad. B, dah dia lah B tu. Nama dia Muhammad sudahlah. Imam Ghazali Muhammad. Tapi Imam Ghazali boleh ingat lah. Ayah pun boleh ingat. Tok boleh ingat kau. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Okey. Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Adiknya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Tu adik. Tu mudah lah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Jadi Imam Syafi'i lahir kurung yang kedua. Golongan ni pahaman ni dia timbul sebelum Imam Syafi'i lahir lagi. Awal Islam lagi. Pahaman ni jarang dibicara dalam kitab sebab dia kafir sangat. Orang Islam tapi pegangan dia tu kafir. Mana? Allah tidak menghendaki, bahkan Allah Ta'ala tidak tahu pun apa yang akan berlaku. Walaupun langit bumi Allah buat, walaupun manusia Allah buat, tapi apa yang berlaku ke hadapan Allah tidak kehendak dan Allah tidak tahu. Tak tahu dia kafir. Tak tahu dia kafir. Ni dipanggil Qadariyah juga ni. Qadariyah mutaqaddimun. Qadariyah timur di awal Islam. Qadariyah puak yang menolak takdir. Tapi bukan tolak takdir saja. Takdir itu iradah. Bukan tolak takdir iradah saja. Dia tolak tahu. Dia tolak tahu. Kalau tolak takdir, tak tolak tahu, tak hukum kafir lagi walaupun akidah yang terpesong. Tolak iradah Allah terpesong lah. Tapi pandangan muktamad dah letak kafir. Tapi kalau tolak ilmu, Allah tolak ilmu kok jahil lah. Jadi Allah yang menjadikan langit bumi, dia pegang Allah menjadikan langit bumi, puak ni. Allah menjadikan jin dan manusia, mereka berpegang Allah menjadikan jin dan manusia. Tapi lepas tu Allah tidak menghendaki pun apa yang jin manusia lakukan, dan Allah tak tahu pun apa yang akan jin dan manusia lakukan. Allah Ta'ala tahu bila? Selepas jin dan manusia buat apa-apa, Allah Ta'ala pun tahu. Kalau gitu kita pun tahu. Lepas seseorang buat apa-apa, kita pun tahu. Kalau tahu selepas berlaku, dia letak Allah Ta'ala seumpama tu, dia tak kafir apa. Jadi menafikan tahu Allah atau kafir tu. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu segala-gala. Yang Tuhan kehendak pun Tuhan tahu, yang Tuhan tidak kehendak pun Tuhan tahu. Perkara wajib pun Tuhan tahu, perkara mustahil pun Tuhan tahu, perkara harus pun Tuhan tahu. Ni kalau kata Tuhan tahu segala-gala, segala-gala habis. Tuhan kuasa segala-gala, segala-gala yang dikehendaki oleh iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan kehendak perkara yang mungkinat saja, perkara yang harus ada, harus tiada sahaja. Perkara wajib tidak berkait dengan iradah Allah, perkara mustahil tidak berkait dengan iradah Allah. Kita ni perlu sebut kata perkara wajib. Jangan kita tertanya-tanya pula. Perkara wajib ni apa? Zat Allah wajib ada, sifat Allah wajib ada. Perkara mustahil, Tuhan yang kedua lah. Perkara mustahil, isteri lah bagi Tuhan. Perkara mustahil, anak lah bagi Tuhan. Ada ni. Tidak berkait dengan iradah. Adakah Allah menghendaki pada azal bahawa Allah tidak akan ada anak, ada isteri? Tak berkait, tak berkait. Perkara mustahil tidak berkait dengan iradah Allah. Jadi kudrah iradah hanya perkara yang harus sahaja. Dan bukan dia kita ta'aluk lepas dah kudrah iradah ni. Kan gitu. Sebab ilmu ni kena ada juga ni. Ilmu hak ta'aluk walaupun fardu kifayah. Dia learning soalan-soalan tu soalan yang dipening ke ataupun dia memang hak nak semua meningkan orang ke, tak tahulah. Allah kuasa segala-gala.
Allah tak nak kuasa. Allah kuasa tak nak mematikan Allah sendiri. Allah kita tanya benda gitu. Sekarang ni sebab tu kata Allah mengetahui segala-gala habis. Tak terkecuali Allah kuasa segala-gala. Segala-gala yang harus je, hak bukan mustahil tak berkait dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita faham sini, awak tanya kita, Allah kuasa tak nak mematikan Allah sendiri? Mati Allah perkara mustahil. Tidak berkait dengan kuasa Allah. Dah kuasa ke tak? Jawab kuasa tak boleh, jawab tak kuasa tak boleh, sebab bukan berkait dengan kuasa Allah. Tu je. Nak jawab kau ni. Kalau kita tak faham molek. Walaupun fardu kifayah bab ta'alluq ni. Allah kuasa tak nak mematikan Allah. Kita jawab Allah kuasa, jadi mati Allah ni pula dah. Nak jawab Allah tidak kuasa, tak boleh main tidak kuasa ni. Tu jadi bingung gitu ya. Ke mana kamu? Sekarang ditanya banyak soalan ni. Allah kuasa tak nak buat Tuhan yang kedua. Allah kuasa tak nak menjadikan isteri bagi Tuhan satu, menjadikan anak bagi Tuhan satu. Kuasa ke tak? Kita jawab kuasa segung. Kuasa kan timbul anak isteri pula kan, pelik lah pula ni, mustahil ni. Nak jawab tak kuasa, tak berani nak jawab tak kuasa. Tu ya kia mengaji kitab baik sebab 20 daripada muda pak tua. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Gitu jelah. Dah je. Cuma gini je lah. Ni jawapan Tok Guru lah. Gini kata dia. Kita bab pisah. Bab pisah ni hak ta'alluq dia nya, hak kerjaan dia benda yang padang-padang lah dengan pisau. Boleh tak kita nak tanya, pisau awak ni tajam molek mahal ni, kuasa tak nak memotong besi? Besi bukan berkait dengan tugas pisau. Besi ni kita cari meseng lah pulaknya. Dah lah pisau dah tajam sangat, tajam tak tajam pun itu bukan kerjaan dia besi. Kerjaan pisau dah, tapi tak lu barulah kita boleh kata pisau ni tupu. Sebab apa? Sebab benda tu kerjaan dia dah, tapi hiri tak lu kerjaan dia dah. Boleh kata pisau tu tupu. Tapi kalau pisau tak boleh nak iris besi, pisau tupu tak pakai, tak ada kena gitu, tak ada kena-kena dengan pisau besi ni. Ada ni. Sama lah juga. Perkara mustahil tak ada kena-mengena dengan kudrah Allah. Nak jawab kuasa pun tak boleh, nak jawab tak kuasa pun tak boleh, sebab tak ada kena-mengena. Situ je. Ada satu soalan tu, anda kata mana soalan tu ikhlas dia tak tahu ke, ataupun soalan tu dia saja. Dia ada soalan betul benar, ada soalan yang nak menyesatkan. Soalan nak menyesatkan, soalan iblis kepada Nabi Idris AS tu nah. Allah kuasa tak nak masukkan dunia yang besar ni ke dalam telur. Ada setengah orang dalam kulit buah berangan. Kuasa tak Allah Ta'ala nak masukkan dunia dalam telur? Kuasa tak? Jawab Nabi Idris, Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia besar ni dalam lubang jarum yang halus. Sebab Nabi Idris tengah menjahit. Kan kita tahu kan Nabi Idris kerja dia menjahit. Jadi Nabi Idris pun cocok mata iblis, buta sebelah. Sebab apa dia tanya tu? Bukan tanya sungguh. Bukan tanya sungguh tu. Tanya nak memesungkan. Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan dunia besar ni ke dalam kulit buah berangan, sangat baik, ke dalam telur. Dunia besar, kulit buah berangan lah. Kenapa buah berangan? Kenapa? Saya dah kenal buah berangan. Awak ni suruh berangan? Ada saya. Orang makan tau. Orang makan. Bukan kecil tu. Orang mana? Orang katak-katak kan? Dah. Kenapa ambil buah berangan? Buah berangan tu rebuh ke makan mentah-mentah gitu je? Goreng. Rasa macam pernah tengok dah rasanya. Betul? Goreng lepas tu dia kita katuk lah tau. Mana kecil lah dengan telur, kecil buah berangan lagi lah.
Jadi iblis tanya, Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia besar dalam buah berangan? Tapi ni Nabi dia salam, dijawab hak lain. Dijawab Allah Ta'ala kuasa nak masukkan dunia besar dalam lubang jarum yang halus, dia pun cocok mata. Dia gitu. Sebab apa? Soalan tu. Sebab kalau dunia yang besar rupa asal, buah berangan yang kecil rupa asal, mustahil pada akal nak masuk macam nak besar kepada kecil. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah. Lepas tu dia tanya. Dia tanya perkara mustahil. Dia dah tanya perkara harus. Allah Ta'ala kuasa dah nak menjadikan anak seorang. Tu perkara harus. Allah Ta'ala kuasa dah. Perkara dia tanya. Dia tanya perkara yang mustahil. Maknanya dunia besar masuk dalam buah berangan, perkara mustahil. Sebab tu dia tanya. Dunia besar masuk dalam telur yang kecil, itu perkara mustahil. Sebab tu Iblis tanya. Iblis tak akan tanya soalan yang molek, soalan yang nak menyesatkan lah. Ada ni. Jadi itu perkara mustahil. Adapun kalau Allah kecilkan dunia, Allah Ta'ala masukkan ke dalam kulit buah berangan ke telur, itu perkara harus pada akal. Ataupun Allah besarkan buah berangan, Allah besarkan telur, Allah masukkan dunia besar dalam tu, itu perkara yang harus pada akal. Allah kuasa lah. Jadi Nabi Idris AS jawab, Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia besar dalam lubang jarum yang halus. Dengan bahawa kena hurah lah. Dengan bahawa sama ada Allah besarkan lubang jarum tadi, Allah masukkan dunia ke dalam, ataupun Allah Ta'ala kecilkan dunia, Allah Ta'ala masukkan ke dalam lubang jarum asal. Ada kena hurah gitu. Tak ada ni. Sebab soalan tu bukan soalan betul tu, soalan nak menyesatkan. Soalan perkara mustahil. Tuhan kuasa dak kepada perkara mustahil. Itu maksud soalan dia. Mana jawapan Nabi dia saya kena hurah lah. Allah Ta'ala kuasa dengan bahawa Allah Ta'ala besarkan lubang jarum tadi. Allah Ta'ala kuasa kan? Lubang jarum halus Allah nak besarkan. Pak dia pun besar lubang jarum yang halus ni, Allah Ta'ala masukkan dunia ke dalamnya. Ataupun Allah Ta'ala kecilkan dunia dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam lubang jarum yang halus. Walaupun ni soalan nak menyesatkan. Jadi kalau ni soalan guana tak tahulah. Ni penuh-penuh ni. Ditanya guana, Allah Ta'ala kuasa tak nak menjadikan satu benda yang berat? Allah Ta'ala kuasa lah. Bukit berat, batu berat. Tak ni bukan berat macam bukit ni. Bukan berat macam batu. Dah berat macam mana? Berat punya berat. Akhirnya Allah tak nak angkat. Kuasa tak? Ni kata soalan ni apa benda sebenarnya. Dia tanya Allah Ta'ala kuasa tak buat satu benda yang berat. Mudah jawapan dia. Tengok bukit berat, batu berat, Allah Ta'ala kuasa buat. Bukan tu. Dia nak tanya bukan tanya soalan biasa. Soalan yang nak mengelirukan. Tak ada dia, nak mengelirukan. Bukan berat gitu dia kata. Dah berat macam mana? Berat punya berat. Akhirnya Allah tak nak angkat. Allah tak kuasa nak angkat. Itu mustahil. Tak berkait dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berkait. Gitu je jawapan dia. Tidak berkait. Ada satu benda yang Allah tidak kuasa nak angkat, itu perkara mustahil. Dan Allah kuasa tak buat perkara gitu. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah hanya berkait dengan perkara yang harus pada akal. Mustahil tidak berkait. Dah kuasa ke tak? Jawab kuasa pun tak betul, jawab tak kuasa pun tak betul. Dah lah, jawapan dia apa? Kalau gagah tumbuk sekali. Jangan tumbuk, masuk kepala polis pula. Dia tanya tu dah hanya betul benar pun ada. Tanya hak dia saja nak. Dia tanya nak mengelirukan orang pun ada. Dia pertanyaan ni ada macam-macam. Kita sama-sama belajar ni kan, ada orang tanya tu tanya betul benar. Ada orang tanya tu tanya nak sahur. Apa nak sahur? Dia tanya. Saya tak tahu.
Mengaji sangat dah tahu, kita tahu. Dia nak cerita dia tahu lah. Ada macam-macam. Ada tanya tu nak mengelirukan. Ada macam-macam pertanyaan ni. Ada ni. Waktu kata pertanyaan dia panggil umpama pertanyaan iblis. Jadi tanya iblis, tanya Nabi Idris alaihissalam. Dia perkara yang mustahil ni Quran pun sebut. Mana Quran sebut perkara mustahil? Allah Ta'ala berfirman, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk oleh orang kafir akan syurga. Orang kafir tak akan masuk syurga. Hatta, sehingga yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halus. Kalau unta boleh masuk dalam jarum yang halus, orang kafir boleh masuk dalam syurga. Faham tak ayat tu? La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk oleh orang kafir ke dalam syurga. Orang kafir tak boleh masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halus. Kalau unta boleh masuk dalam lubang jarum yang halus, orang kafir boleh masuk syurga. Tapi unta masuk dalam lubang jarum perkara yang mustahil, orang kafir masuk syurga pun perkara mustahil. Nak situ. Sekarang unta yang besar masuk dalam lubang jarum yang halus. Unta rupa asal besar, lubang jarum rupa asal halus, perkara mustahil. Tidak akan berlaku. Tuhan kuasa ke tak? Ini tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Perkara mustahil. Begitulah mustahilnya orang kafir nak masuk syurga. Mustahil pada syarak, mustahil pada akal. Orang kafir masuk syurga, mustahil pada syarak, mustahil pada akal. Apa mustahil pada syarak? Quran sudah beritahu, orang kafir tempatnya neraka. Khalidina fiha abada, kekal. Itu mustahil pada syarak. Mustahil pada akalnya, akal tak boleh terima dah lah. Orang kafir masuk syurga, akal tak boleh terima. Jadi sebagaimana mustahilnya unta masuk dalam lubang jarum yang halus. Rupa asal unta, rupa asal besar, lubang jarum yang halus rupa asal halus. Mustahil. Mana Quran pun sebut perkara mustahil. Tapi kalau Allah kecilkan unta, itu perkara harus jadinya. Kalau Allah besarkan lubang jarum asalnya halus tadi, itu jadi perkara haruslah pula. Jadi sekarang ni hak tuan sebut ni, unta rupa asal, lubang jarum rupa asal, maka itu mustahil. Dah tuan kuasa ke tak? Unta rupa asal memasukkan dalam lubang jarum rupa asal, perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kuasa tak di hari akhirat nak masuk ke orang kafir tadi kena syurga, orang kafir masuk syurga perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Ada ni. Sekarang kalau tanyalah orang kafir yang kekal neraka selama-lamanya, hak meraung kekal neraka selama-lama ni, kalau tanya kita, Tuhan kuasa tak di hari akhirat Tuhan nak masukkan orang kafir hak kekal dalam neraka ni, jadilah setakat tu sudahlah, bolehlah syurga balik lah orang kafir ni. Mustahil pada akal. Dak Allah Ta'ala kuasa ke tak? Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kata dia. Kuasa ke tak? Tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Jawab kuasa pun tak betul, jawab tidak kuasa pun tak betul. Ada. Dibincang dah dahulu kan, hak kudrah iradah ta'alluq kepada perkara yang harus pada akal. Kudrah iradah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Kita boleh sebut kata perkara wajib zat Allah dan sifat Allah. Perkara mustahil anak isteri Allah. Gitulah perkara mustahil. Perkara harus ni kita ni harus. Perkara harus ni kita ni. Selain daripada perkara wajib, selain perkara mustahil, perkara harus. Harus ada, harus tiada kita semua. Jadi kekuasaan Allah hanya berkait dengan perkara yang harus pada akal. Inilah kaedah sifat 20. Kalau ngaji molek
marilah soalan pelik-pelik pun maknanya bolehlah nak jawab tu. Ni kalau mengaji 40 daripada muda pak ketua. Tanya soalan tu ditanya betul benar ke, tanya apa ke, wallahu alam lah. Orang ni kadang-kadang dia betul benar, dia mari muskil dalam kepala dia, ataupun dia sendiri mendengar soalan daripada orang yang nak mengelirukan dia. Orang soal dia nak mengelirukan dia macam soal iblis tadi lah. Tapi dia tak pandai nak lepas ni, dia tanya lagi tengok dengan ngaji 40. Kita pun nganga juga. Nganga juga. Walah simple je, mudah je. Kekuasaan Allah berkait dengan perkara yang harus juga. Jadi makna walaupun kita cakap sama tapi maksud lain. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Allah Ta'ala kuasa atas segala-gala. Ingat baik tu. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala, segala-gala habis. Perkara wajib Allah Ta'ala tahu, perkara mustahil Allah Ta'ala tahu, perkara harus Allah Ta'ala tahu, perkara yang Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala tahu, perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendak pun Allah Ta'ala tahu. Tahu segala-gala. Kekuasaan Allah hanya kepada perkara-perkara harus yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Ada ni. Sekarang Allah Ta'ala mengetahui segala-gala yang wajib, yang mustahil, yang harus. Allah Ta'ala kuasa atas segala-gala, segala-gala perkara harus yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Bukan perkara harus segala-gala semua, bukan. Mana ni? Sekarang kita ni harus lelaki, harus perempuan. Allah kehendak kita lelaki, Allah menjadikan kita lelaki. Dan Allah kuasa nak menjadikan kita perempuan. Allah tidak kehendak kita perempuan, jadi menjadikan perempuan tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Sebab mustahil berlaku perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah buat satu benda yang Allah tidak kehendak, jadi lupalah pula Allahnya. Ada ni. Sekarang untuk contoh, kita ni takdir azali, kehendak azali lelaki. Allah menjadikan akan barang yang Allah Ta'ala kehendak jadi lelaki. Allah kuasa tak nak menjadikan kita perempuan. Menjadikan kita perempuan itu perkara mustahil, sebab tidak dikehendaki oleh Allah. Ada ni. Kalau Allah kehendak lelaki, Allah jadi buat perempuan, jadi jatuh situ apa? Lupa, lalai. Ada. Ni. Itu mustahil lelaki tu. Ada ni. Tapi kalau kita mengaji bab perkara haruh ni pula ada suluhi, ada tanjir tu kita bicara dah dahulunya. Allah Ta'ala kuasa segala-gala perkara harus suluhi qadim. Hak tanjizi hadisnya perkara harus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara harus pun bagi dua. Yang Allah kehendak, kekuasaan Allah tanjizi qadim, tanjizi hadis. Yang Tuhan tidak kehendak, perkara harus juga, itu suluhi je lah. Allah Ta'ala boleh je, tapi Allah Ta'ala tidak akan lakukan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayatnya Allah Ta'ala mengetahui segala-gala, Allah Ta'ala kuasa segala-gala, kena faham. Segala-gala mengetahui tu habis. Cadang dah hari ni nak bagi dua dengan Muniatul Musolli ni lajak semacam. Di sinilah. Dan dalil iradah Allah Ta'ala itu bahawa jika ternapi daripadanya oleh iradah, nasihat adalah ia lemah kerana terhenti kudrah atas iradah pada bicara akal. Ini dalil akal lah, dalil Al-Quran. Fa'alul lima yurid, innallaha yaf'alu ma yurid. Itu dalil Al-Quran. Mana lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu dalil iradah ayat Quran. Itu ayat apanya? Innama amruhu idza arada, dia telah menghendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Itu dalil iradah, dalil ayat Quran lah. Tu hak dalil ayat hak kita duk baca semua. Wallahu a'lam.